Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Charizah Mawang dalam berita pagi Sabah edisi 31 Mac 2022. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baru meningkat kepada 313 kes malam, pertambahan 62 kes berbanding hari sebelumnya. Manakala satu kematian dilaporkan di Tuaran. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peratusan kes jangkitan sporadik kembali meningkat iaitu lebih 64.22% daripada jumlah keseluruhan kes baharu. Seramai 305 orang atau 97.45% daripada 313 pesakit baharu semalam adalah dalam kategori 1 dan 2, 2 orang berada dalam kategori 3, 3 pesakit dalam kategori 4 dan 3 pesakit lagi dalam kategori 5. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Tiga memorandum persefahaman MOU telah berlangsung di Kota Kinabalu melibatkan pelabur dari wilayah Nanning, China, bertujuan menggalak serta memudahkan aktiviti perdagangan dan pelaburan dua hala. Perjanjian tersebut melibatkan Biro Perdagangan Perbandaran dan Persekutuan Industri Sabah dengan kumpulan pelaburan luar bandar Guangxi. Dua lagi MOU ditandatangani melibatkan syarikat EEG Agriculture Supply Chain Co Limited dengan syarikat tempatan serta Jabatan Pembangunan dan Penyelidikan Perindustrian Sabah dengan Biro Perdagangan Nanning Guangxi, China. Majlis menandatangani MOU disaksikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Abidin Mandingkir selepas pelancaran pelan aktiviti dua hala Sabah dan Nanning, China bagi persidangan padanan perdagangan dalam talian hasil sampingan dan hasil pertanian 2022. Majlis tersebut turut disaksikan secara maya di Nanning, China. Sementara itu, dalam Majlis Perasingan turut berlangsung Majlis menandatangani MOU antara kumpulan Yayasan Sabah melalui anak syarikat milik penuh Crystal Handal Sdn Bhd dengan Corish Holdings Sdn Bhd berkaitan pemasaran produk tempatan. Setiausaha Korporat Yayasan Sabah Hanafiah Diman berkata, perjanjian ini bakal menyumbang pembangunan industri kecil dan sederhana IKS Sabah dengan meneroka pasaran baharu di Korea Selatan melalui program Global Entrepreneur One Stop Center GloPac. Tujuan kita ialah untuk memberi ruang kepada usahawan-usahawan dari Sabah, terutamanya mereka yang menggiatkan ataupun yang bergiat dalam bidang penghasilan makanan terutamanya untuk menerokai pasaran antarabangsa. For me, we want introduce Taste of Sabah to Korea, and counterpart, we want introduce Taste of Korea to Sabah. So for me, this is very good chance to we collaborate together. So we will try our best for this chance. Kerajaan negeri menghargai tugas dan tanggungjawab warga Jabatan Penjara khususnya di Sabah yang berterusan membimbing orang di Selia ODS sebelum kembali ke pangkuan keluarga masing-masing. Komitmen warga Jabatan Penjara membimbing ODS sepanjang berada di pusat reintegrasi merupakan jalan penyuluh kepada kehidupan normal apabila dibebaskan kelak. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berucap merasmikan Majlis Penutupan Program Kefahaman Islam dan Pengurusan Jenazah bagi ODS Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran di Tuaran. Datuk Jahid yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Tamparuli berharap ODS akan membuktikan diri mereka benar-benar insaf dan menjadi sumber manusia bermanfaat kepada ekonomi negeri dan negara. Turut hadir Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Hajah Nora Musa. Program Kefahaman Islam dan Pengurusan Jenazah Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah ini dijayakan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Daerah Kecil Tamparuli berlangsung selama 2 hari melibatkan 108 ODS Pusat Reintegrasi berkenaan.
Sebanyak 56 strategi program pembangunan akan diberi tumpuan dalam konteks pembangunan daerah Keningau untuk mencapai 3 teras utama Sabah Maju Jaya SMJ 2021 hingga 2025. Program pembangunan tersebut antaranya merangkumi program pertanian, perindustrian dan pelancongan. Dengan keseluruhan program pembangunan ini, kita dapat seimbangkan pembangunan bandar dan luar bandar. Jadi secara tidak langsung tahap peningkatan kawasan bandar dan luar bandar akan dapat diselaraskan supaya penduduk di luar bandar tidak akan ketinggalan jauh. Pegawai Daerah Keningau Walter Kenson ditemui media sempena majlis sambutan setahun Hala 7 Sabah Maju Jaya di Keningau. Majlis dihadiri seramai 250 orang terdiri daripada ketua jabatan dan pegawai kanan Kerajaan Persekutuan serta negeri. Terdahulu, Walter turut menyampaikan taklimat dan penjelasan berkenaan tafsiran dan pelaksanaan SMJ dalam konteks daerah Keningau. Umat Islam khususnya saudara baru diajak agar mendalami ajaran dan ilmu Al-Quran khususnya sepanjang bulan Ramadan yang akan datang. Sesungguhnya amalan tersebut mampu meningkatkan amal ibadah dan takwa melalui ilmu yang dipelajari dan diteladani menerusi Al-Quran. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS, Dato' Haji Saiful Zaman Sanggul berkata, Al-Quran adalah panduan penting selain sunnah Nabi bagi saudara baru yang memeluk Islam dan jelas mereka perlukan bimbingan dan dorongan untuk mendalami agama Islam. Beliau ditemui sempena Majlis Tilawah Al-Quran Perdana di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Majlis tersebut dirasmikan Menteri Tugas-Tugas Khas Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dengan pengajuran ini sebenarnya memberikan satu motivasi kepada saudara-saudara baru bahawa mereka berpotensi besar untuk menjadi seorang yang qari. Tadi ada peserta yang sangat hebat bacaan dia. Yang pentingnya ada dia punya usaha, mereka rajin. Dan itu sebagai bukti kepada mereka yang telah menunjukkan komitmen yang besar. Sehingga boleh khatam. Bukan juga mudah ini. InsyaAllah kita akan memperlebarkan lagi program seumpama ini di peringkat bahagian. Dan kita akan memartabatkan usaha membudayakan Al-Quran di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan saudara baru. Bagi saudara baru, rata-rata mereka bersyukur dan berterima kasih atas bimbingan tenaga pengajar sehingga membolehkan mereka khatam Al-Quran. Cabaran dia itulah, kadang-kadang kita ni di rumah sambil dengan anak-anak kecil, kena ngurus anak sekolah apa semua. Terpaksa juga kita set masa untuk masuk kelas online gitu. Tapi syukurlah dapat kelas online begini sebab kita tidak perlu keluar pergi sana, pergi sini. Kita hanya duduk rumah, buka kelas Google Meet, masuk kelas. Alhamdulillah, saya syukur sangat sebab mula-mula kan saya belajar, saya ingat saya tidak akan pandai baca Al-Quran sebab dia sesuatu yang baru. Lagipun anti konvert masa umur 47 tahun, jadi mula-mula saya ingat mustahil, tapi sekarang saya macam syukur sangat, Alhamdulillah. Sepanjang bulan Ramadan, JAINS turut menganjurkan beberapa program antaranya majlis berbuka puasa, malam nuzul Al-Quran dan tazkirah. Surau Ibn Sina menjadi wadah permuafakatan antara warga sekolah Sri Tahfiz Nadi Al-Baghdadi bersama penduduk kampung di Batu Dua Jalan Apas Tawau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, usaha pihak pengurusan sekolah itu wajar dicontohi sekolah tahfiz yang lain. Saya berharap juga supaya pusat-pusat pendidikan agama Islam yang ada juga dapat mengambil contoh daripada usaha yang dibuat oleh tahfiz ini, supaya kalau kita membina satu pusat pendidikan agama itu, kita jangan hanya ruang lingkup kita juga, tetapi kita mesti menjadikannya untuk kita merapatkan lagi silaturahimkan dengan masyarakat yang ada di sekitar itu. Datuk Nizam yang juga pembantu Menteri Kewangan ditemui pemberita selepas merasmikan Surau Ibn Sina di Batu Dua Jalan Apas Tawau. Dalam majlis ini, Datuk Nizam turut memberi sumbangan RM4,000 untuk menambah baik kemudahan sedia ada. Sementara itu, pengerusi ahli Lembaga Pengarah Sri Tahfiz Nadi Al-Baghdadi, Ustaz Roslan Ramli berkata pihaknya berjaya mengumpul dana RM25,000 bagi menambah baik fasiliti surau ini.
100 murid terpilih dari 8 tadika kemas di Kota Belud telah menerima sumbangan akaun skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN. Setiap murid menerima RM100 yang dikreditkan terus ke akaun SSPN Prime masing-masing. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, usaha tersebut bukti PTPTN sentiasa komited dan prihatin dalam memartabatkan pendidikan. Jelasnya, PTPTN juga akan melaksana pelbagai inisiatif untuk menggalakkan tabungan dalam kalangan rakyat melalui 2 produk simpanan iaitu Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus. Tujuan kita ialah untuk memastikan bahawa kempen menabung yang kita jalankan dapat diteruskan lagi dan kita dapat menanam budaya menabung di kalangan masyarakat tanpa mengira latar belakang mereka. Produk-produk yang kita tawarkan di melalui PTPTN ini, terutama produk SSPN kita, adalah produk-produk yang boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh mereka daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Si Cilik ke Sekolah bersama Simpan SSPN di Kota Belud. Tahun lepas, PTPTN berjaya mengutip deposit sebanyak RM3 bilion, kutipan paling tinggi yang pernah direkodkan setakat ini. Dalam program ini, penyelaras program Si Cilik ke Sekolah bersama SSPN, Datuk Japlin Hakim turut berkesempatan menyampaikan beg sekolah kepada 100 murid penerima sumbangan akaun SSPN Prime. Seramai 500 anggota Angkatan Tentera Darat Malaysia ATM 5 Division menyertai program derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Penubuhan Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat ke-8. Program berlangsung di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu itu dikendalikan Pasukan Perubatan Tentera Kem Lokawi. Panglima 5 Brigadier Jeneral Saiful Bahari Zainal berharap inisiatif tersebut dapat membantu pesakit yang memerlukan, seterusnya menyelamatkan nyawa. Sepanjang bulan Ramadan nanti, sekiranya berlaku keadaan yang darah diperlukan, tak ada orang datang nak derma sebab puasa kan. So kita ambil peluang pada ketika ini, sebelum Ramadan ni kita top up dulu. Dan kalau bulan puasa keadaan memerlukan, kita akan buat lagi. Sebab derma darah tak batal puasa pun. Saya derma darah untuk bantulah yang memerlukan. Dermalah darah untuk membantu rakyat kita dan kehidupan bersamalah untuk negara. Nak membantu orang ramai yang memerlukan darah. Ada time kita memerlukan dan ada time kita susah, ada time kita sakit, kita memerlukan. Jadi sebelum kita sementara kita masih sihat, kita boleh mendermalah kepada yang memerlukan. Turut diadakan pameran kesihatan, pemeriksaan pergigian, promosi dan pendaftaran askar wataniah. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam keluarga Malaysia. RTM terus unggul. RTM terus unggul. RTM terus unggul. Selamat menyambut Hari RTM yang ke-76. Terima kasih kerana selama ini telah memberikan maklumat dan informasi berguna kepada masyarakat. Semoga RTM terus maju selepas ini. Selamat Hari RTM yang ke-76. Terima kasih kepada RTM kerana terus memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga RTM terus menjadi teman setia anda. Hai, saya Salvinus Saribun. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari RTM yang ke-76 buat seluruh warga RTM. Yang pasti RTM terus unggul. Selamat maju jaya.